Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi pada video kali ini untuk topik pembelajaran penyelesaian segitiga standard kandungan petua kosinus. Okey. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini adalah menyelesaikan segitiga yang melibatkan petua kosinus. Dan tahap pengesuaian kita masih lagi pada TP3 iaitu mengaplikasikan kefahaman tentang petua sinus, petua kosinus dan luas segitiga untuk melaksanakan tugasan mudah. Okey, so kita akan tengokkan dulu apa yang kita nak belajar dalam petua yang berkaitan dengan petua kosinus. Okey, dalam petua kosinus ni, okey, benda pertama sekali yang kita kena tahu adalah dia punya uh, rumus. Okey, rumus petua kosinus seperti mana yang kita boleh lihat di situ. Okey, ini adalah contoh rumus petua kosinus. Okey, dia bermula dengan B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2AC cos B. Okey, dia bergantung kepada kepada labeling yang ada pada setiap soalan. Okey, ni kamu boleh tengoklah pada petua kosinus. Okey, sebelum kita belajar yang ni kelas okey, kita sepatutnya kita kena tahu sedikit berkenaan dengan dia punya tips macam mana kita nak kenal pasti sama ada segi tiga tersebut kita boleh menggunakan petua sinus ataupun petua kosinus. Okey. Cuba kamu tengok dekat sini petua kosinus boleh digunakan untuk kes yang berikut. Okey, dia ada dua dua gambar rajah. Sebelum ni pun kita dah belajar. Kalau sebelum ni kita dah belajar untuk petua sinus, kalau kita buat ulang kaji sikit, kita tahu dia ada dua juga iaitu satu dua sudut dan satu sisi diketahui dan dua sisi dan satu sudut bukan kandung diketahui. Okey, untuk dua sisi dan satu sudut bukan kandung itulah juga yang keluar pada ambiguity case. Okey. So minggu ini cuba kamu tengok balik petua kosinus ni segitiganya ditentukan kita nak guna masa bila? Apabila dalam segitiga tersebut dia hanya bagi maklumat dua sisi yang diketahui iaitu B dengan C dan A itu adalah satu sudut kandung. Gambar rajah segitiga ni jugalah yang kita akan guna pakai untuk cari luas segitiga. Iaitu dua sisi dan satu sudut kandung. Okey, dan satu lagi, tiga sisi diketahui. Maksudnya satu sudut pun dia tak bagi. Itu memang confirm kita kena pakai petua kosinus. Petua kosinus. Ini adalah contoh untuk kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan yang melibatkan ataupun yang menggunakan petua kosinus untuk kita sehingga kita dapat jawapan. Okey, kita tengok dulu. Okey, yang pertama, kalau soalan tu tak ada labeling, kita boleh buat labeling dia. Okey, A, B, C. Okey, lepas tu saya akan labelkan dengan huruf kecil pula. Kita boleh tengok dekat situ. C maksudnya opposite dia adalah C kecil. A opposite dia sini. Maksudnya dia diwakili oleh X tu lah. Ni B dia. Okey, soalan tu kata cari nilai X bagi setiap yang berikut. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok. Ini segitiga di mana segitiga ini maklumat dia bagi satu sudut kandung dan dua sisi diketahui. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Kita boleh buat macam mana kita guna formula dia. Maksudnya kita nak tahu A ni. A ni apa? A tu adalah A kuasa 2 yang kita kena cari kejap lagi. Sama dengan sama dengan sama dengan apa? B kuasa 2. Ni kita buat formula ni sendiri. Tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Sekejap lagi kita akan fill in the blank. Sebelum tu saya akan padam dulu untuk kita dapatkan ruang dia untuk kita buat soalan ni. Kita akan buat di sinilah. Macam mana kita nak selesaikan soalan tersebut? Kelas. Ni kita punya rumus petua kosinus yang kita dah bina. Kita boleh masukkan nilainya. Nilainya seperti berikut. Apa nilainya? A itu diwakili oleh huruf X lah yang kita kena cari. Yang mana A awak tu awak kena kuasa 2 kan dia. Maksudnya X ni kita kena kuasa 2 kan dia. Sama dengan B. B adalah 15 dikuasa 2 kan. Ditolakkan dengan C. Iaitu 12 dikuasa 2 kan. Ditolakkan dengan 2. Ni tambah. Lepas tu baru tolak dengan 2. BC. 15 kali 12. Lepas tu dia tulis apa? Sebagai cos A. Cos A dah ada. Iaitu 110 darjah. Yang ini kita boleh type terus guna calculator. Maksudnya kita akan dapat nilai X kuasa 2 dahulu.
Lepas tu kita akan punca kuasa 2 kan dia. Okey, kita cari nilai dulu kelas. Okey, kita cari nilai kan apa dia guna kita type sekali je. Macam mana kita nak buat sekali? Kita buat mulakan dengan kurungan. Okey, 15 kuasa 2 ditambahkan dengan 12 kuasa 2. Okey, lepas tu kita tolakkan dengan 2. Buka kurungan. 15 kalikan dengan 12. Tutup kurungan. Kita type lah cos 110 tutup kurungan. Okey, nampak tu? Kita type sekali je. Dan kita dapat jawapannya 400. Kita boleh tulis sini 492.127 ataupun 13 saya ambil. Lepas tu kita buat apa? Punca kuasa 2 kan dia. Dan mana jawapan X kita ni memang kita dah dapat dah exactly. Kita buatlah punca kuasa 2. Okey, awak boleh tekan. Masukkan nilai 492.13 yang mana kita punya panjang dia untuk A tu adalah 22 cm. Nampak tu? Okey, 22 cm. Ini adalah soalan nombor 1 yang kita buat tadi ni. Soalan nombor 1. Okey, maksudnya kita memang kena bina dia punya apa? Dia punya rumus tu berdasarkan apa yang dia bagi. Okey, kita akan buat soalan nombor 2. Okey, sama juga untuk soalan nombor 2 ni. Okey, saya tinggalkan satu tempat kosong. Tapi untuk soalan nombor 2 tu, kesnya berlaku apabila, kalau kamu tengok betul-betul, segitiga ini dia bagi, ini sama juga ni, 2 sisi dan 1 sudut kandung. Ini pun kita boleh buat sama macam tadi. Okey, ini memang kita guna petua cosinus lah. Petua cosinus. Okey. Ini soalan sama macam tadi. Kita cuba cari satu soalan yang dia bagi kita 3 sisi. Dia bagi kita 3 sisi. Okey, contohnya macam ni. Okey? Contohnya macam ni. Kita nak buat dia macam mana? Dia bagi kita 3 sisi. Maksudnya satu sudut pun dia tak bagi kita. Satu sudut pun dia tak bagi kita. Macam mana kita nak cari sudut di dalam tu ataupun sudut X tu, nilai X tu. Macam mana kita nak cari dia? Okey, yang benda pertama sekali kita kena guna formula juga dan kita tahu ini adalah dia punya pasangan. Jadi kita tulis dulu. Label lah. Kita letak pula P, Q, R. Ni kalau dia tak ada label. Kalau ada label, awak boleh buat sendirilah. Awak boleh ikut dia punya labeling. Okey, so Q kat sini dia adalah Q kecil, R kecil dan P kecil untuk dia punya panjang sisi. Okey, so kita form dulu dia punya formula supaya kita tak salah. Okey, Q kuasa 2 sama dengan, kita buat apa? R kuasa 2 tambah P kuasa 2 ditolakkan dengan 2P R cos Q balik. Okey, ini formula kita. So, kita tengok Q kuasa 2 dah bagi belum? Yes, dia dah bagi 10.2 kuasa 2 adalah sama dengan R. R kuasa 2 adalah 5.4 kuasa 2. Okey, ditambahkan dengan 7.5 kuasa 2. Lepas tu kita tolakkan dengan 2. PR kita apa? 5.4. Okey, kita darabkan dengan 7.5. Okey, cos. Cos. Tak muat pula. Cos berapa? Cos X. Cos X. Okey, cos X. Okey, boleh je macam tu. So, kita dah nak selesai dah ni. Cuma kita kena buat kemas sikit lah. Maksudnya 2 ni kita jadikan dia positif. Kita bawa ke sebelah sini. Okey, dia akan jadi 2, 5.4 kali 7.5. Okey, adalah sama dengan 5.4 kuasa 2 ditambahkan dengan 7.5 kuasa 2 ditolakkan dengan 10.2 kuasa 2. Okey, dia sebenarnya daripada sini kamu boleh skip dia. Cos A saya lupa pula nak letak kat sini. Jap. Okey. Okey, cos A kena ada kat sinilah. Kat sini. Cos A ataupun cos X tadi tu kan. Jadi kita sebenarnya daripada sini kita boleh lompat dia ke sini menjadikan dia cos X tu duduk seorang-seorang as a subject ataupun sebagai perkara rumus 5.4 kuasa 2. Maksud kamu boleh skip Kamu boleh lompat dia kalau kamu dah mahir. Maksudnya tak perlulah nak buat jalan kerja yang saya tunjuk yang dekat atas tu. Okey, yang 5.4, 7.5 ni satu sampai yang langkah yang ni Okey, so bila mana perginya cos X tu kekal di sini dan nombor sini dia akan jadi bahagilah. Okey, bahagi. 5.4
7.5. Okey, kita akan typekan di dalam kalkulator kita. Nanti kita akan buat cos lah. Cos -1. Kita tekan je answer. Dapatlah nilai X kita kejap lagi. Okey. Kita nak buat 2 kelas. Kita tekan ni. Yang pertama sekali. Okey, 5.4. Buat kurungan. 5.4 kuasa 2 ditambahkan dengan 7.5 kuasa 2. Nak buat kurungan boleh, tak nak buat kurungan pun boleh juga sebab dia positif kan. Okey, saya buat je lah. Okey, 7.5 tutup kurungan kuasa 2 tolakkan dengan 10.2 dikuasa 2 kan. Okey, kita dapat macam tu. Kemudian kita nak buat apa? Okey, kita nak buatlah dibahagikan dengan okey, dibahagikan sekejap okey dengan okey tadi dibahagikan dengan kamu tekan je bahagi. Okey, kamu buka balik braket 2 kalikan dengan 5.4 5.4 dikalikan dengan 7.5. Okey, kita tutup kurungan. Kemudian kita tekanlah butang enter ataupun sama dengan. Okey, kita dapat negatif 23%. Tadi saya kata tekan saja shift. Cos answer. Dan kita akan dapat jawapan dia 103 ataupun ni dalam minit lah. Kalau dalam minit kamu kena tulis dia macam ni. Okey, kita belajar jugalah macam mana tulis dalam darjah dan minit. 103 darjah. Okey, kamu tengok dekat sini. Ini minit dia 17. Tapi memandangkan dekat sini saat dia dah lebih 30. Kamu kena bundarkan dia menjadikan dia 18 minit. Nampak tu. Kalau kamu tak bundarkan dia, kamu akan buat kesilapan. Okey. Jadi dia adalah jawapan ni adalah 103 darjah 18 minit. Untuk mana? Untuk nilai X yang soalan tu minta lah. Okey, itu adalah. So, saya dah tunjuk contoh. Dua soalan yang macam mana. Yang pertama tadi apabila dua sisi dan satu sudut kandung diberi. Dan satu lagi ni adalah untuk apabila segitiga tersebut. Dia bagi awak 3 sisi sahaja. Maksudnya tak ada sudut langsung. Dan kita wajib guna petua cosinus untuk selesaikan soalan tersebut lah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.